back kursus kita. Dia akan nampak dia punya header tu ataupun setiap topik tu dia akan ada tarikh. Okay. So contohnya hari ini 4 Mei berada dalam aktiviti ni, kita nak buat kuis minggu ni. Jadi kita add aktiviti pada hari bulan ni lah. Jadi ni tunjuk minggu lah. Tu 3 Mei sampai 9 Mei ni 1 minggu. So kita nak add kuis lah. Add aktiviti. Okay. And then kita ambil kuis. Ya, kuis ni ada dua. Kita dah masukkan dua. Satu kuis biasa, satu real time kuis. Real time kuis ni yang macam Kahoot. Maksudnya kita boleh kontrol paparan. Contohnya kita on kuis sekarang ni. And then kita keluarkan soalan. Setiap pelajar akan nampak soalan tu. Lepas 30 saat ataupun 1 minit, dia tukar soalan. Kita boleh kontrol lah bila nak tukar soalan tu. Ni itu real time lah. So hari ni kita nak tunjuk yang kuis ni. Okay, klik dekat kuis and then add. Okay, dan kita kena namakan lah sebab nanti dekat kita punya kursus tu pelajar akan nampak apa yang kita tulis ni lah. Contohnya kita buat kuis 1. Okay, description boleh ignore je. Kita pergi yang setting yang penting je. Okay, pertama nama kuis tu, kemudian timing. So bila kita nak buka kuis ni. Katakan kita nak buka hari ni pukul, kena klik enable. Dan katakan pukul 3. 15 minit dia kosong. Dan kuis ni katakan kalau nak buka untuk 1 jam, kita kena buat close the quiz ni, kena buat enable and then yang ni buat pukul 16 lah, itu pukul 4. So ni jika ya. Dekat topik tu selain daripada minggu, kita boleh letak tajuk tak? Boleh? Edit tak dia punya tu? Boleh. So selain daripada tarikh, nampak tarikh je, kita boleh tambah tajuk lah. Boleh tambah, dia ada button edit kat situ. Okay. Okay, so time limit ni pun optional. So, kalau kita nak set, ya. Ada permintaan untuk kuat sikit the voice tu, suara tu. Okay, terima kasih. Untuk namakan tu, yang week tu. Tak, suara dia nak suruh kuat sikit. Suara kuat sikit. Terima kasih. Suara tak Slow ke suara? Dengar okey. Okey tak? Mungkin speaker dia tu kot kena kuat tu. Clear cuma dah. Oh. Okay. Alright, so time limit ni pun terpulang kepada kita nak masukkan. Mungkin kita buka 1 jam tapi masa menjawab bila dah start tu 30 minit. Boleh buat macam tu. Kalau kita nak buat ni kita buka 1 jam kan. So kita nak buat buka 1 jam tapi masa menjawab 30 minit. So kita boleh tick sini enable. Ini 30 minit. So, dia boleh masuk pada bila-bila. Kalau dia masuk pukul 3.30 dia akan habis pukul 4. Kalau dia masuk pukul 3 dia akan habis pukul 3.30. Sebab kita set time limit tu. Ini untuk bagi fleksibel sikit lah kepada pelajar. Cuma hati-hati sikit kalau kita buat macam ni. Sebab ada kes buat macam ni dibuka 1 hari. Okay, dibuka 1 hari. Tapi dia set limit dia katakan 1 jam. Tapi open quiz ni daripada pagi sampai ke malam. Time limit dia buat 1 jam. Apa yang berlaku, dia tak masuk tapi dia suruh kawan dia masuk. Jadi kawan dia masuk dalam masa 1 jam tu kawan dia download semua soalan. Dan dia bincang. Lepas tu barulah dia masuk. Jadi dia selamatlah dia. Kawan itu kawan yang tak ambil kursus tu pun. Jadi kena hati-hatilah kat sini. Sebab bila kita buat secara online macam ni, maksudnya pelajar berada di rumah, kalau pelajar dekat lab, bolehlah kot. Pelajar berada di rumah ni, so elok-eloknya masa tu biarlah masa yang cukup-cukup untuk dijawab soalan lah. Jangan ada masa lebih untuk dia berpeluang berbincang sesama dia orang lah. Okay. So ni time limit, saya tak buat time limit. So proceed macam ni saja. 1 jam. Okay. Thailand. Ya. Kan? Ya. Sudah tu masuk lebih pada sekali.
Boleh kita setting, kita boleh buat setting nanti. Maksud saya dalam keadaan ni 1 jam, jawab Ha? 5 minit, dia baca, lepas tu dia masuk balik dia buat minit. Saya rasa dia masuk balik, dia akan ambil masa yang remaining lah. Tapi yang ni dia buat saja, dia buat cepat dengan cepat dan dia baca sepatutnya setakat mana dia secepat yang mungkin, kurang daripada 15 minit ataupun 20 minit. So dia akan, kalau dia masuk balik, dia akan masa remaining tu. Dia akan ambil masa remaining. Kalau dia dah masuk 15 minit, so dia masuk lagi sekali, dia akan ada 15 minit lagi lah. Tapi nak masuk berapa kali tu kita boleh control juga. Kita boleh set dia boleh masuk sekali saja pun boleh je. Tu ada setting bawah dia tu. Okay. Right. So ini pun penting, tapi kebanyakan setting yang penting tak perlu khawatir sebab kita dah buat default. Ini open attempt ni, kalau dulu attempt must be submitted ni, kalau dululah. Sekarang ni kita dah buat default open attempt are submitted automatically. Maksudnya katakan di tengah-tengah jawab, tiba-tiba tak sempat dia nak klik button submit, automatic kita consider dia dah submit quiz tersebut kalau kita pilih yang ni lah. Okay, kalau dulu dia consider dia tak hantar je. Walaupun dia dah save dekat dia punya komputer, tapi dia kira consider tak hantar. Kalau macam ni kena ada setting lain pula. Jadi nak senang ambil yang ni lah. Maksudnya kalau dia tak klik button submit pun, dia consider dia sudah hantar. Sebab bila dia jawab saja, dia sudah save dalam kita punya server lah. Dia tak perlu klik button submit tu. Yang ni sebenarnya Cik Sailan, kalau in case katakan tiba-tiba line off kan, so dia orang macam tengah jawab and then tiba-tiba disconnect. And then kalau dia masuk balik, adakah dia akan sambung tempat asal tu macam mana? Dia akan simpan. Dia akan simpan, maksudnya dia akan jawapan dia sebelum ni sudah save lah. Lepas tu dia akan continue yang session yang belum dijawab. Ke dia akan repeat semula macam mana kalau dia masuk, dia login semula? Dia continue lah. Maksudnya jawapan yang sebelum tu dah ada lah kat situ. Kalau dia nak tengok pun dia boleh review maksudnya balik. Dia akan dia continue mana yang terputus tadi lah. Okay. Cuma dia kena guna komputer sama. Dekat dia line connection dia hilang, waktu dia buka dekat handset dia. So yang tu mungkin saya tak pasti. Saya rasa dia tak simpan sepenuhnya. Dia sebab yang akan simpan secara real time ni disimpan dekat local PC tu. Tapi dia ada set lah, tak silap saya dalam masa 2 minit dia akan simpan kat server. Okay. Lain saya tak nak banyak sangat setting, nanti pening. So yang penting inilah, open the quiz, close the quiz. Kalau nak buka 1 jam buat macam ni. Tapi make sure quiz tu bukan, kena ada bagi buffer time jugalah. Sebab kita kena consider pelajar tu buka pukul 3, tak mungkin ada 5 minit akan delay. So kena consider jugalah. So maksudnya walaupun 1 jam, mungkin dah masa 30 minit dia dah boleh siap lah. Okay. Doktor, boleh terang tak balik yang time limit tu? Time limit ni, kita buka pukul 3 sampai pukul 4. Tapi dia boleh masuk bila-bila masa. Tapi bila dia masuk saja, dia mesti habiskan dalam masa 30 minit. Kalau dia masuk lewat, katakan dia masuk pukul 3.45, masa nak tutup dah, 15 minit lagi akan tutup. So dia akan tinggal 15 minit je lah. Tapi kalau dia masuk pukul 3, dia akan habis pukul 3.30. Okay, itu time limit lah kalau kita enable time limit ni. Okay. Faham. Okay, siap timing. So timing biasa 2 dia lah yang perlu kita tengok. Masa nak start pukul apa, masa habis quiz tu. Right, kemudian grade. So sinilah yang kita boleh attempt tu berapa kali dia boleh jawab. So attempt ni kalau kita buat sekali, memang sekali lah. Maksudnya selagi dia tak submit lah. Selagi dia tak submit. Katakan dia tengah-tengah buat tu, komputer rosak and then ataupun line terputus dan dia masuk balik. Itu tak kira sebagai attempt lah. Attempt ni maksudnya yang dia sudah submit. Okay, dia ada button untuk submit. Finish all tu dia ada button. So kita nak bagi, kalau dia dah submit, dia boleh attempt lagi tak? So kalau kita kata boleh,
Mungkin kita buat kuis ni untuk pembelajaran, bukan untuk ambil markah. Boleh buat unlimited. Dan kita boleh ambil grading method supaya katakan kita ambil yang first attempt, kita nak tahu macam mana knowledge dia yang pertama. Lepas tu dia cuba-cuba betul, kita tak ambil markah. Tapi at least kita tahulah macam mana kefahaman dia tentang kelas kita tu. So, biasanya yang ni satu lah kita buat. And then dia akan ambil highest lah. Kalau satu ni memang satu je lah dia ada markah dia. Okay? Dr. Soilan, Ya. kalau grading method tu kita buat no item, yang kat atas tu kita buat open. So macam tak guna lah kan kita perlukan grading method tu berapa kali sebab kita buat open. Tak kisahlah, dia tak perlu submit. Betul tak? Open macam mana? Yang kat atas, Grading method script macam kat mana? atas. Sebenarnya grading method ni is tak relevan lagi sebab yang kat atas tadi kita dah buat open. Tak perlu submit. Open mana? Yang mana? Yang tadi, apa tadi? When time expires ke? Yes. When Ini? time expires. Tu. Kalau kita dah open, maksudnya ni tak perlu submit. As long as dia jawab, then server akan capture jawapan dia. Bukan. Ini maksud dia, yang atas ni yang saya tunjuk sekarang ni, ini untuk ini untuk kalau dia jawab and dia submit. Tapi katakan ada masa dia tak submit, dia jawab, dia lupa tekan butang submit. Dia lupa tekan butang submit. Dia dah habis pun dah. Dia lupa tekan butang submit. Kalau kita set yang bawah ni, dia tak akan submit lah jawapan tu, seolah-olah dia tak hantar. Dia akan dapat markah kosong. Kalau kita set yang ni, walaupun dia tak klik butang submit, dia akan consider sebagai submit lah, dan markah dia akan dikira lah. Ini setting untuk tu lah. Yang second tu? Yang grade ni, katakan dia dah submit. And then dia nak submit lagi. Tak boleh lah ni. Kalau kita dah set satu, dia tak boleh submit dah. So maksudnya kalau kita open, kita boleh capture jawapan dia tanpa perlu submit. Yang attempt ke allowed kat bawah tu tak relevan lah, betul tak? Sebab dia tak perlu submit. Tak kisahlah berapa kali pun, as long as dia server tu capture jawapan dia, is the latest, jawapan yang paling latest. Tak kisah attempt berapa kali attempt pun, yang latest jawapan yang tu yang server capture, betul tak? So kalau kita dah set when time expires is to open, then attempt allowed tu is tak relevan lagi untuk kita set apa-apa, betul tak? Dia macam ni? Ke saya salah faham? Dia ada setting lain tu, dia macam ni. Boleh saya tolong jawab Dr. Sana? Sila. Okey. Yang atas tu dia beritahu maknanya maknanya attempt tu kalau kita buka maknanya siap kod yang student dia kena submit untuk markah dia, jawapan dia tu dia kena submit, ada button submit untuk markah dia. Clear tak? Hello? Suara bergema. Oh, okey. Oh, buat apa Saya dah pakai speaker, saya pakai handphone je ni. Oh, okey. Yang lain boleh berada dalam mute dulu. Dia dalam mute dulu Okey, yang atas tu maknanya dia nak beritahu bahawa setiap kali student dia attempt untuk masuk kepada quiz tu, dia kena submit. Untuk supaya jawapan dia tu sistem akan kira. Sistem akan terima. Kalau dia buka saja, kalau case kalau dia tengah jawab, putus je, maknanya kita akan kira bahawa dia tak submit, tapi dia attempt. Sistem dah kira sebagai attempt tapi tak submit. Maka dia punya jawapan. Faham Hello? Okey. Okey. Yang tu atas tu dia ada option untuk open attempt submitted automatically. Maknanya dia buka je, setiap kali dia jawab tu walaupun dia tak tekan button submit, compulsory-nya dia kena tekan button submit, tapi sistem dah kira bahawa walaupun dia tak tekan button submit ataupun dia akan pergi ke next page kan. Kita biasa ada satu page ada 2 soalan, next page ada 2 soalan lagi kan. Maknanya untuk yang dia pergi ke soalan lain,
katakan page yang ketiga dia dah tak sampai lagi, maknanya dia semua sekali ada 5 page. Baru page 3 Abi dah masa contoh. Kan Abi masa maknanya 30 minit dia buat tu, sebab dah buat situ limit 30 minit kan. 30 minit dia cuba jawab tu dah habis masa. So yang page 1, page 2, page 3 walaupun dia belum tekan butang submit, dia akan kira sebagai submit dah. Okey Okey, faham yang okey. Yang faham tu. Okey, saya pergi ke grade. Okey, sekarang saya pergi ke grade. Okey, katakan dia dekat grade tu attempt satu kan. Katakan attempt berapa kita nak bagi? Katakan satu attempt. Maknanya in case kalau masa dia jawab butuh ke apa ke, so dia akan kira satu attempt. Dia nak pergi sekali lagi tak boleh dah. Sebab tu bila kita pilih satu tu attempt tu, kita allow satu je kita buat. Dekat apa ni grading method tu kita akan dapat dah. Sebab satu je. Kita tak boleh nak pilih dah highest ke apa, tak boleh pilih. Dekat grading method kita tak boleh pilih dah kan. Kalau kita buat satu, kita buat dua, okay, kita boleh pilih. Sebab bila dua dia akan ada dua set jawapan. Okey, dah tu Su Maksudnya Cik Razi, kalau katakan dia tak sempat, katakan ada masalah terputus, and then dia nak dia masuk sekali lagi, macam mana tu? Dia record ke tak yang dia masuk kali kedua tu? Dia ke second attempt? Sebab tu dia akan dia ada situ apa ni automatic ya. Dia akan submit tu automatic kalau dia buka. Okey. Maknanya kalau dia nak masuk sekali lagi dia tak boleh lah. Sebab dia kira dah attempt dah. Walaupun dia tak habis masa 30 second. Dia 30 minit. Maksudnya kalau dia masalah dengan connection? Kalau accepted case minta je semula dengan pensyarah tu. Saya rasa lah macam tu. Yang tu kena request lah. Kena request. Okey. Pensyarah boleh buka apa ni, boleh buat dia saja dapat 2 kali ke apa. Tu kena kemudian lah. Lepas semua selesai boleh buat balik untuk dia. Tapi in case kalau kita rasa pensyarah tu pernah kat pensyarah datang ke Razi kan, dia kata macam dia tak percaya student ni tak jawab kan. Tapi rekod dia semua ada. Mana dia jawab yang mana tu ada. Mana in case kalau kita tak berbagi dah dia attempt sekali, next attempt, mana kita boleh ambil rekod dia yang lama. Jadi untuk jawapan tu dia akan sambung mana yang belum dijawab sahajalah untuk jawapan dia. Second attempt. Ya. Yang second attempt dia akan start daripada awal lah. Oh, start yang baru. Ya, start yang baru. Tapi mungkin dari segi pemakahan dia, kita tak ambil lah. Mungkin kita tak ambil yang second ataupun ikut lah. Sebab tu, dalam kuis, katakan kita nak bagi 10 soalan. Kita tinggal letak 10 soalan. Kata kita tak 10 soalan. Tapi dalam kuis, dalam pen dia tu, kita letak 15 soalan. So, dia akan pusing-pusing lah. 15 soalan. Okey. Yang tu kemudian lah. Tapi yang terang ni agak Dr. Su okey lah. Ya. Clear. Thank you. Terima kasih. Dia Dr. Zaidan lah. Dr. Okey, terima kasih. Bila kuis tu habis, kuis tu bertamat. Kalau kuis tu masih lagi berlangsung, dia boleh masuk banyak kali selagi dia belum klik finish tu. Dia tak kira sebagai attempt. Yang ni apabila kuis tu dah tamat, dia tak sempat klik butang submit. When time expired, kuis tu dah tamat. Tu dia kira sebagai attempt. Dan kita buka lagi, dia tak boleh masuk lah sebab kita buat attempt allow ni 1. Walaupun kita dah buka untuk kali kedua. Dia kena set lain lah pula ni. Kalau nak bagi dia, tapi biasanya itu setting lain lah, kita buat user override lah. Jadi saya takut orang lain je pening ni. Yang advance saya minta jangan tanya lah. Sebab kita fokus yang advance PM tepi ya. Okay.
Right. So basically saya ulang balik, yang perlu kita set adalah timing, open bila, close bila. Dan ini dia dah set default, tak perlu buat apa-apa. Yang ni pun kalau boleh tak perlu buat apa-apa kecuali ada kes pelajar ada masalah lah. Okay. Layout ni pun boleh ignore saja. Ini pun boleh ignore. Ignore tu maksudnya kita dah set setting yang terbaik lah. Macam kalau yang ni kita dah ambil default feedback. Kita tak nak explain lebih-lebih sebab kita sejauh je ni. Okay. Yang penting satu lagi adalah review option ni. Okay. So kita tengok sini yang ditik hanyalah attempt saja. Maksudnya contohnya immediately after the attempt. Maksudnya bila sebut attempt tu dia submit. So bila dia tekan butang submit, dia nampak apa. Kalau kita tak tik apa-apa dia tak nampak apa-apa lah. So biasanya kita tik attempt lah. At least dia nampak lah jawapan apa dia masukkan. Okay. Tapi bila quiz tu masih open, maksudnya dia dah submit awal tapi quiz tak tutup lagi. Kalau dibuka juga, dia akan nampak apa? Dia nampak attempt jugalah. Okay. Ataupun bila quiz tu dah close, kita pun set juga attempt. Sepatutnya biasalah. Biasa kita buat bila quiz tu dah tamat, kita akan bagi student tu dapat tengok markah dia. Betul ke, salah ke, dan berapa markah dia. So kita akan tick yang ni lah. Cuma default kita tak buat macam tu sebab consider selepas quiz tu tamat, kata pukul 4 tu quiz tu tamat. Kalau kita bagi jawapan terus, tiba-tiba pukul 4 suku, ada student mari jumpa kita, kata dia tak sempat nak submit ataupun dia kata komputer dia hang. Sedangkan jawapan sudah pun kita bagi kepada pelajar. Jadi sebab tu kita tak buat ni. Okay. So nak buat ni kena make sure semua pelajar dah jawab lah, semua pelajar tak ada masalah. Bila kita rasa dah macam tu, barulah kita, ataupun kalau ada soalan-soalan esei, kita marking dulu soalan-soalan tu. Lepas tu barulah kita nak kata student tu boleh tengok jawapan dia, barulah kita balik sini semula, pergi setting sini, pergi review option. Barulah kita buat ni dan buat marks, dan ada right answer. Dia boleh tengok lah jawapan yang betul, markah dia berapa. Selepas kita dah make sure semua orang dah tidak ada masalah lah, barulah kita tick yang ni. Kalau kita tick yang ni, barulah lepas tu kalau student buka test yang sama tu, dia akan nampak lah jawapan dan juga markah. Okay. Alright. Appearance pun tak perlu buat apa-apa. Ini pun penting juga, extra restriction on attempt. Ini kalau kita nak letak password lah. Okay. Kadang-kadang kita nak control walaupun kita buka pukul 3, tapi kita tak nak orang boleh jawab terus. Melainkan kita dah make sure semua orang yang buka pukul 3 tu semua dah, macam kalau kita dah dapat akses benar lah, semua orang dah dapat kertas soalan. Jadi kita nak make sure tu pukul 3 kita start distribute kertas soalan, make sure semua orang dapat kertas soalan, baru kita boleh start buka soalan untuk orang jawab. Jadi kalau kita nak control macam tu, kita letaklah password ni. Letaklah password kat sini. Jadi katakan kita tanya dalam WhatsApp ke, semua orang dah masuk quiz ke, semua orang dah dapat tengok soalan, semua biasanya dia akan keluar dekat password tu lah. So semua orang kena minta password, baru kita akan beritahu dalam WhatsApp tu ni password dia. Supaya kita tak nak tengah-tengah kita start tu, tiba-tiba ada seorang ni beritahu tak boleh masuk, lepas tu seorang ni pula tak boleh masuk. Mungkin ada waktu kita kena delay quiz tu. Jadi kita, tapi sekarang ni orang lain dah start jawab, tapi beberapa orang ni tak boleh jawab. Kita tak boleh tarik dah macam tu. Jadi sebab tu penting kita set password ni. Sebab kalau di password tu before dia orang klik quiz ke lepas dia orang dah dapat soalan nak jawab? Dia kena klik quiz tu. Jadi nak klik quiz, dia tak nampak soalan, dia akan minta password. Sebelum dia orang baca soalan tu, dia akan letak password dulu lah. Alright, right. Jadi kita kena make sure semua student sudah berada dalam stage nak isi password. Sebab ada kalanya dia tak login lagi. Tiba-tiba orang dah start quiz, dia nak login, masalah dia nak login. Dia tak ingat password lah. Sedangkan soalan sudah disebarkan. Jadi itulah kita letak password dan make sure semua tak ada masalah, barulah kita beritahu password tu kepada pelajar. Ataupun just remove je lah. Okay. Nah, satu lagi juga yang penting, show more ni, tapi ni pun dah default lah, dia akan set screen pop up with JavaScript security ni, maksudnya student tak boleh copy paste lah. Okay.
Dia tak boleh right click kat sini, ada page, dia takkan ada button ni. Kalau dia buat Ctrl V pun dia tak akan keluar lah. Ini pun dah default. Okay. So itu sahaja yang penting. Dan kita save lah. So kita dah ada quiz 1. Buku berapa start, buku berapa habis. And then kita save. Kalau save and return pun boleh. Kita save and return, dia akan buka page utama kursus kita. Okay. So ini quiz yang kita buat tadi lah. Tapi quiz ni kalau kita buka dia belum ada soalan. Okay, so untuk soalan ni dia ada 2 button lah. Dekat sini edit quiz ataupun dekat sini edit setting yang kita nak set time tadi tu. Ataupun nak set grade, nak set review option tu edit setting lah. Katakan kita nak masuk soalan bagi quiz ni. Okay, kita pergi dekat edit quiz. Okay, and then ada button add bawah ni. Okay, add a new question. Kita ambil soalan multiple choice dulu, ABC. Okay, dan masuklah soalan dia. Ini question 1. Okay. Ada berapa hari dalam setahun? Tentu soalan dia. So default mark dia markah penuh bagi soalan ni 1, dia set 1. And then soalan multiple choice ni kita boleh set dia ada banyak jawapan ke satu jawapan saja. Kalau satu jawapan ambil yang ni, kalau banyak jawapan boleh klik yang ni. So ini saya ambil satu jawapan saja. Okay. Okay, katakan ni 200. Ini jawapan yang salah, kita letak grade none lah sebab dia tak akan ada markah. Katakan kalau dia jawab salah, kita nak bagi penalti, kita boleh ambil yang markah negatif ni. Kalau negatif 50 daripada 1 tu maksudnya 0.5 lah. Okay. Ini jawapan salah 200, jawapan salah grade kita buat none. Okay, katakan jawapan yang betul 365, jawapan yang betul bagi 100%. Mereka ini pertama makin sedang awal. Dia yang tanya ke tu? Okay, satu ni jawapan yang salah juga. So kita ada satu jawapan salah, none. Ini jawapan kedua ni 365, kita buat grade betul 100%. And then ni 100 ni pun salah, grade dia none je lah. Boleh masuk lagi jawapan dia, boleh masuk lagi 5. Kalau tak cukup lagi, boleh klik yang ni, dia akan tambah lagi senarai jawapan yang kita boleh isi lah. So saya buat 3 jawapan saja. Okay, save. Right, so dah ada satu soalan. Nak tengok macam mana preview dekat sini, dia akan macam ni lah. Doktor, yang 100-200 tu macam mana? Maksud saya dia ada panduan ke yang 200 tu salah? 100 tu salah ke macam mana ke saya? Saya ulang balik Lepas pandang okay. ke? Default mark dia 1. Okay. So kalau markah yang betul tu 1, kita buat 100%. Okay. Nah, set je 100%. 100% ni daripada default mark dia tu. Daripada ni. Okay. Kalau kita buat katakan 50%, maksudnya markah bagi kalau siapa jawab ni adalah 0.5. Sebab 50% daripada default mark 1. Jadi 0.5 lah. Jadi sebab tu kena buat 100. Okay. Dia default mark tu. Kalau kita buat default mark dia 2, maksudnya 100% tu dia akan dapat 2 markah lah. Kalau kita buat 50, dia akan dapat 1 markah. Dia bergantung pada default mark ni lah. Kita boleh set. Dia ada 2 tempat yang kita set untuk markah penuh bagi soalan tu. Satu yang atas tu. Satu lagi di sini ya. Katakan kita buat 100% ni. Katakan soalan ni susah. Kita nak bagi 2 markah lah untuk soalan ni. So kita boleh override kat sini. Tak perlu buka yang soalan tadi tu. Okay. Dia katakan ini nak bagi 2 markah. So buat 2 and then enter. So automatic siapa yang dapat 100% dia tu dia akan dapat 2 markah untuk yang ni. Okay. Ini kita boleh override lah yang default mark dia tadi tu.
Default mark dia 1 kan. Enter. Okay, ini satu soalan. Kita buat soalan kedua. True false. Okay, question 2. Okay, true false. Terengganu adalah satu negeri di okay, ni jawapan salah okay, default mark 1. Okay, so jawapan dia dekat sini. Correct answer dia false ke true? Okay, so ini adalah false. So correct answer dia kita buat false lah. Kalau jawapan dia adalah betul, kita buat true. So false. So markah dia berapa ni? Default mark ni 1 lah. Kalau dia jawab yang ni false, dia akan dapat 1. Okay. Save changes. Tu soalan true false. Ada 2 soalan. Soalan ketiga kita buat short answer. Okay. 3 soalan ni dia adalah auto calculated. Maksudnya automatic system akan bagi markah. Okay. Question ketiga. Ini short answer. Apakah nama pendek bagi Universiti Sultan. Short answer ni, nama lagi short answer, dia adalah jawapan yang berbentuk keyword lah. Okay, jawapan biasa 1 perkataan, 2 perkataan. Jadi jangan kita buat short answer untuk dia buat essay. Ini kita katakan untuk short answer kita bagi 2 markah default mark dia. Okay, ini jika ditulis huruf kecil kita terima, huruf besar pun kita terima. So buatlah no case is unimportant. So ambil default ini. Okay, katakan dia tulis Yuniza ni, kita boleh consider sebagai 1%. Kalau dia tulis huruf besar semua pun sebagai 1%. 1% ni maksudnya markah penuh lah. Itu 2. Ini senarai jawapan yang kita boleh terima. Mungkin dia buat Uni, lepas dia buat Za. Ini pun kita boleh terima, tapi mungkin kita bagi 70% je daripada 2 markah. Okay. Ini senarai jawapan dia. Yang kita kena masuk lah. Kalau ada banyak, kena klik lah blank for 3 more. Nanti dia ada blank lagi, boleh tambah lagi banyak jawapan dia. Okay. Ataupun dia buat Uni Za, dia letak titik. Berapa banyak dia boleh masuk senarai possible answer tu. Okay. Line for 3 more. Okay, dah ada 4. Okay, sampai 6. Blank lagi. Saya rasa unlimited lah. Kalau saya buat ni sampai berbuka lah. Okay, so dia unlimited. Dia boleh je tambah-tambah tu. In fact, kalau student dah jawab pun kita boleh tambah lagi dan kita boleh grade balik. Sebab mungkin ada benda yang kita tak sempat masukkan. Contoh dia tersilap letak space pun mungkin jugalah. Contohnya dia letak space depan ni. Kemudian dia buat Yuniza. Depan ni dia letak space ni. Kita tak nampak ni. Okay, tapi dia sepatut consider betul lah. Jadi ini pun kita boleh tambah. Okay, bila dah siap kuis pun, kalau dah jawab pun, jawapan ni mesti kita boleh tambah kemudian. Okay, save. Okay, dah ada 3 soalan. Sebab soalan keempat, soalan essay. Okay, soalan essay. Add. Okay, question 4. Okay. Apa pendapat anda tentang PKP 4? Right, so biasa essay bagi markah banyak sikit lah. Katakan ini 10 markah. Okay, so kita boleh set kat sini. Ini biarlah macam ni, HTML editor. Require student to enter text. Ni kalau kita nak suruh jawab dah bentuk text lah. And then ni berapa line yang kita benarkan. Katakan kalau soalan essay ni dia boleh juga guna untuk student tu buat diagram ataupun dilukis. Boleh juga. So yang ni kita buat text input is optional and then kita kena buat allow attachment sebab dia mungkin dia nak lukis-lukis, dia ambil gambar dan dia nak upload apa yang dia lukis tu.
So ni allow attachment. So dia tak perlu letak teks lah. So ini saya buat case yang mungkin tak perlu attachment, dia terus jawab je dekat dia punya screen tu. Okay. In case, saya ulang lagi sekali, allow attachment ni in case kita nak suruh dia upload something. Mungkin dia nak suruh upload suara, nak suruh upload video ataupun nak suruh upload apa yang dia screenshot lah daripada PC dia ataupun daripada kamera dia ambil, dilukis, dia sketch dekat kertas. So dia ambil dengan kamera and then upload. So kena buat lah berapa dia boleh upload. Right. Basically ini boleh ignore lah. Save changes. Okay, so setiap soalan kita boleh preview lah, tengok macam mana bentuk soalan tu, dia keluar macam ni lah. Okay. Tentunya kita check dulu, mungkin kita rasa jawapan tu tak betul ke, kita check dululah. So fill in with the correct answer. Check yang ni pula, ini fill in the correct answer, betul tak, kita check lah. Kalau rasa dah okey, bolehlah proceed in quiz. Okay, katakan untuk soalan nombor 4 ni saya nak buat page lain lah. Ada butang kat sini, klik dekat sini, dia akan jadi page 2. Jadi para pelajar nanti dia akan dapat page 1 ni, yang ni question 1, 2, 3. And page 2 dia akan dapat untuk question 4 sahaja. And then kalau kita calculate balik ni, berapa markah ni? Jadi 14 kan? Okay, total of mark 14. Tapi kita boleh set. Walaupun ini 14 markah, tapi kita ambil quiz ni 10 markah saja. So kita save lah kat sini 10. Okay. Ini total mark ni markah sebenar. Macam kalau kita buat final exam tu, markah sebenar dia 100%. Tapi maximum grade yang kita ambil 40 sahaja. So kita buatlah 40 kat sini. Kalau kat sini 100, kita buat sini 40 bagi case yang final exam tu. Okay, dalam kes ni kuis saya hanya 10 markah saja. Tapi campur-campur semua ni ada 14 markah, dia akan kira balik lah, convert balik kepada 10 markah. So ni boleh save je. So kita nak tengok keseluruhan soalan kita, pergi dekat preview. Okay, so kita boleh nampak lah macam mana paparan dia. Ni page pertama. Okay. Then next page. Okay, mana yang dia dah jawab, dia akan ada bawah ni warna hitam ya. Okay. Dan ni yang saya sebut finish attempt ni. Finish attempt, dia katakan dia tak klik butang tu. Dia tak dikira sebagai attempt. Tapi katakan kuis tu sudah tamat, dia tak klik pun butang finish attempt, dia consider dia sudah hantar dan markah sudah akan dikira. Okay, katakan dia klik finish attempt, dia akan tanya ni belum submit lagi. So submit all and finish. Once dia dah submit ni, dikira sebagai satu attempt. Next time dia nak try, dia kira tak ada lah sebab kita dah set satu attempt saja. So nampak tak? Dia hanya nampak attempt dia saja. Ni immediately after dia submit attempt lah, silakan nampak. Kalau kita set dia dapat markah tadi tu, dia akan keluar lah markah dia dan dia akan keluar soal jawapan yang betul. Okay, contohnya saya pergi edit setting balik. Kita buat review option tadi tu. Okay, immediately after the attempt, maksudnya bila dia submit, dia kata dia dapat whether correct and then dia dapat markah dan dia dapat tahu jawapan yang betul. Okay, and then kita try preview balik. Okay, quiz 1. Okay, attempt quiz ataupun preview. Okay, kita jawab. Okay. Finish attempt. Submit all and finish. So, dia dapat terus markah berapa? Kosong sebab salah. Okay. Jawapan yang betul ialah dia beritahu bawah ni 365. Ini betul, dapat markah berapa? Ini immediately after attempt. Boleh buat macam ni, cuma itulah yang kita consider, katakan semua orang jawab-jawab, tiba-tiba ada beberapa orang yang tak boleh jawab, sedangkan jawapan kita dah bagi dah. Kena buat soalan lain pula untuk dia. Jadi seelok-eloknya kita jangan bagi lagi lah dia tengok jawapan dia tu. Kecuali kita buat tu untuk pembelajaran, okey lah. Tapi boleh kita add lepas tu.
Boleh ulang tak? Ataupun boleh tanya dekat ni. Tak jelas lah. Minta maaf tadi soalan tu saya tak jelas. Saya proceed dulu. Boleh letak soalan dekat sini, dekat chatting ni. Cuma doktor, ada beberapa soalan di chat yang kita untuk doktor. Alright. So, soalan mana? Start daripada bawah lah. Macam mana nak shuffle soalan? Kalau nak shuffle soalan, okay, edit setting. Dekat parent, layout, question behavior sini. Question behavior. So ini kita klik yes lah kalau nak shuffle ni. Maksudnya shuffle ni Dekat yang depan tadi pun ada shuffle juga. dekat edit quiz ni kan. Apa beza dia shuffle dalam ni dengan shuffle yang tu? Shuffle atas tu. Okay, so kalau kita shuffle kat sini, shuffle kat sini dia, kita tengok lah macam mana jadi. Okay, so inilah yang di shuffle tu dia bergantung juga kepada kita setting dia lah. So sebelum kita nak shuffle ni, kita kena tahu apa akibat dia. Akibat dia adalah page kita ni mungkin dah tak betul lah. Itu akibat utama dia. So, katakan kita buat soalan, katakan yang ni soalan question 1, question 2, question 3 ni adalah soalan problem based. Maksudnya atas dia ada soalan berkaitan dengan senario. So macam mana nak buat senario? Contoh saya buat, saya masuk yang ni dulu. Saya nak buat senario, katakan berdasarkan gambar ni, question 1, question 2, question 3. So atas ni ada gambar. So macam mana nak buat tu, kita pergi add. Saya tunjuk ini lah sebelum saya lupa. Dia ada suatu soalan, nama dia description. Okay. So yang ni kita buat lah. Katakan kita buat section A. Section A ni dia senario. Okay. Sama ada kita nak letak gambar. Okay. Tak boleh guna bitmap lah. PNG. JPEG. Upload. Okay. Appearance dia kita kecilkan sikit gambar ni. Tekan 300. Right. Insert. Alright. So kita buat kat sini. Berdasarkan gambar di atas. Jawab soalan di bawah. Okay. Right. Mana tu yang ni berdasarkan gambar di atas tu kita nak alih just klik je kat sini, jangan lepas, tarik ke atas ni. Okay. So apa yang jadi kalau kita shuffle? Automatic lah section A ni duduk mana tak tahu lah. Shuffle tu dia akan random. Setiap pelajar dia tak akan dapat sama. Question 1 ni mungkin duduk kat lain. Question 1 ni mungkin duduk kat page 2. Pelajar lain pun dia akan dapat lain. Biasanya kita buat tu jika pelajar tu berada dalam lab yang sama lah. Kita buatlah shuffle ni. So bila kita shuffle ni, repaginated dia akan tanya berapa soalan kita nak. Kalau kita buat satu soalan per page, maksudnya setiap page satu soalan. Dan satu soalan pada page pertama tu tak sama soalan. Mungkin question 1 pada student A, tapi pada student B dia adalah question 2 pada page 1 tu. Itu guna shuffle. Jadi boleh shuffle dekat sini ataupun juga boleh shuffle dekat edit setting tadi tu. Okay. Cuma itulah kena test lah. Sebab boleh shuffle ni dia akan larilah kedudukan dia. Kalau shuffle better satu soalan satu page kot. Baru senang nak shuffle.
Dia shuffle ni dia tak mengikut page. Oh, I see. Ikut soalan. Ikut soalan. Kita tengoklah tak ada page lah. Tak ada page. Jadi kalau boleh tak perlu shuffle lah kot. Kalau soalan tu memang tak ada yang jenis macam tadi tu, semuanya jenis memang tak ada masalah pun dari segi urutan tu kita tak kisah, boleh je nak shuffle. Okey, so katakan dah ada orang jawab soalan ni. Okey, saya kerja masa sikit ya. So tak ada masalah kan untuk enter. Sekarang ni tengok ni dah berada di bawah lah sebab kita buat shuffle tadi tu. So kalau nak back balik, just edit quiz ni balik. Dan jangan tick lah shuffle tu. Okey, jangan tick shuffle ni. Doktor? Ya. Doktor? Ya. Ada ke kesan kalau kita tak letak page? Kesan kalau tak letak page? Dia macam ni. Dia biasa kita buat page ni kita nak buat section lah. Okay, kalau kita katakan soalan true false. Semua soalan true false tu dalam satu page. Kenalah buat page kan. Tapi kalau kita tak kisah, soalan 1 true false, soalan 2 essay, soalan ketiga MCQ. Kalau tak kisah tak perlu pun buat page. Tapi kalau kita kisah benda tu kena buat page lah. Itu dari segi paparan soalan je lah. Thank you. Okay, Dr. Lan nak tanya. Ya. Okay. Misalnya kalau kita buat tadi, kita segregate kan, multiple choices dengan true and false tu kita ikut page, tapi untuk essay kita page lain. Okay, yang multiple choices dengan true and false tu mungkin kita boleh shuffle lah. Tetapi kalau untuk essay kita nak reject kan, kita tak nak shuffle. So yang tu boleh kita buat juga ke? Dia tak boleh. Sebab dia shuffle tu semua question. Okay, dia akan nak shuffle. buat macam tu, kita kena buat 2 set lah. Satu quiz 1 tu yang consist of MCQ saja yang kita ataupun true false yang kita nak shuffle. Quiz tu kita buat essay. Kalau nak buat terima kasih kata. Alright. Ya, sila. Kalau multiple choice tu yang ada satu soalan tapi ada 3 jawapan. Jadi dari segi pembagian markah dia macam mana? Multiple choice macam mana? Dia ada satu soalan, 3 jawapan. A, B, C, D kan. Katakan A betul, C betul, D betul. Okey. Yang tadi kita bagi satu kan. Sekarang macam mana? Okey, so saya add baru lah lambat so saya edit je yang ni. Katakan ada beberapa hari dalam setahun ni saya edit. Tapi saya nak allow 2-3 jawapan. So dia ada setting dekat sini one or multiple answer. Kita pilih je multiple answer allow. Jadi boleh tick lah banyak jawapan yang betul, dia tick lah. Tapi kita kena hati-hati kat sini sebab kalau kita buat multiple answer betul and then markah yang salah kita tak bagi penalti, pelajar akan tick semua, dia akan dapat jawapan yang betul. Boleh? Sebab kita katakan daripada 5 jawapan tu ada 2 yang betul, pelajar tick semua. Maka dia akan dapat 2 markah lah yang betul. Jadi kalau cumanya dari segi tadi kan kalau satu kita buat 100 kan. Mana satu kan betul kan 1%. Okey. Kalau 2 50 kan. Dan sekarang ni 3 ni ataupun macam mana 3 ke? Okey, so katakan markah penuh dia 3 tau. Okey, markah penuh dia 3. Sebab 3 default mark dia 3. Tapi katakan untuk kalau dia jawab yang ni mungkin 30%. Ataupun yang ni. Satulah dia kan. Okey, kata soalan jawapan yang kedua. Yang ni pun 33. Ni pun markah 1 lah. 33 daripada 3 ni. Itu buatnya tu lah. Tapi make sure lah. Kita kena consider bila buat multiple answer ni dia kena ada penalti. Sebab kalau tak dia akan dapat markah penuh. Maksudnya katakan jawapan ni salah, kena bagi penalti. Katakan negatif lah. Tolak 1 markah. Sebab dia tick jawapan yang salah. Kalau tak dia akan tick semua jawapan, dia akan kira betul lah. Walaupun dia tick jawapan salah. Okay. Jadi penalti tu terpulang pada kita kan nak buat berapa? Terpulang pada kita.
Right. Okay, katakan lepas tu student boleh jawab lah. Cuma katakan saya nak tunjuk sikit. Ada student yang tak dapat attend pada waktu tu. Mungkin waktu tu dia punya komputer ada masalah. Kita nak open untuk dia je. Nak extend masa tu untuk dia je. Kalau kita edit setting kat sini, kita pergi buat buku yang patut habis pukul 4, kita pergi tukar kepada pukul 5, katakan tukar kat sini, maka semua orang lain pun akan dapat kemudahan yang sama lah. Dia akan dapat extend masa yang sama lah. So dalam kes kita nak allow seorang saja yang boleh jawab sampai pukul 5 sebab kita tahu komputer dia ada masalah. Kita pergi dekat user override ni. Okay, dan kita add user tersebut. Okay. Dan ni pilihlah nama student tu. Student yang ada masalah tu kita pilih. Dan kita boleh set juga password kepada dia. Dan sini kita boleh buat masa dia. Mungkin kita extend sampai pukul 5 untuk dia sahaja. Betul, save lah. Tapi kalau dia dah buat attempt, ini kena buat lebih lah. Mungkin kena buat 2 lah. Tapi kalau dia dah buat attempt, tak ada guna lah. Kita benarkan dia lagi. Okay, ni untuk kita allow specific user untuk dia attempt bila-bila. Okay, seterusnya dari segi result Dari segi result ni kena cari yang dah ada attempt lah. Override user tadi klik kat mana? Override user, klik dekat user override. Sekejap Saya tunjuk balik lah yang override user tadi tu. Okey, bukalah mana-mana quiz. Quiz yang ni katakan ni ada sebelah ni, sama ada nak override bagi seorang ataupun bagi by group. Okay. Klik je kat sini ya. Under quiz administration tu ada user override ni. Okey. Alright. Saya nak tunjuk bila dah siap sebab ada soalan essay yang perlu manual grading. Okey. Yang soalan yang tak essay tadi tu okeylah, kita tak perlu grade lah. Okay, quiz 1 ni katakan ni dah ada orang jawab lah, attempt 3. Okey. Dia nak dapat ni, kita buka quiz tadi tu, kita pergi dekat result, dia grade under grade ni. Kita nampak lah semua pelajar yang dah jawab ni. Ni quiz lain lah, bukan quiz yang saya buat tadi ya. Okay, so kita nampak lah, so di pelajar ni dia ada salah. Ini salah. Requires grading, mungkin ada requires grading ni soalan essay. So, kalau kita nak bagi grade bagi soalan ni, just klik je kat sini. So, kalau ada banyak ni, kita kena klik banyak lah. Katakan yang ni kita belum grade, kita klik lah. Ni dia tak jawab lah, bila tak jawab dia akan auto juga, dia akan jadi kosong terus lah. So ini dijawab, jadi kita kena require grading. Klik kat sini and then ini jawapan dia. Okay, dan macam mana kita nak bagi markah bagi ni, sekarang ni mark dia kosong. Tak ada ni, mark berapa out of 1 ni. Klik dekat sini, make comment or override mark. Klik kat sini. Kita boleh komen jawapan ni, tapi kalau rasa tak perlu komen, just letaklah markah dia bawah ni. Mark 1 markah. Ataupun 0.5. Kurang lah. Ini kalau kita nak tengok seorang-seorang lah. Okay, kalau kita nak untuk soalan 4 ni, question 4 ni, dia soalan essay semua ni. Kita nak tengok semua jawapan daripada pelajar dan kita nak mark by question. So, pergi dekat manual grading. Under result ni ada manual grading. Okay, dia akan beritahu lah, question 4 ni yang perlu grade. Tapi yang perlu adalah 1 sajalah sebab yang lain tu dia tak jawab kan, jadi tak perlu grade. So, kita klik lah kat sini. Dia akan keluar semua jawapan daripada student bagi soalan tersebut. Terus bagi markah kat sini. Save. Next punya student bagi soalan tersebut. Bagi markah. Save.
Itulah. Okay. So kalau kita nak download markah dia dalam Excel, just pergi dekat grade. And then kat sinilah ada, kita boleh download dalam Excel, download lah. So kita boleh dapatlah markah dia ni. Okay. Satu lagi saya nak tunjuk. Selain daripada kita download Excel ni, mungkin kita kena buat satu lagi template bila markah nanti kita kena buat CQI kan. So apa saja yang kita dah buat dekat kita punya kursus, kita boleh download dalam bentuk CQI. Pergi dekat quick link ni, tools for lecturer, dia ada CQI marks. So kita pilih kursus kita. So dia akan ada semua yang ada markah, dia akan keluar kat sini. Yang ni yang saya baru buat tadi, quiz 1. Okay. Ini markah penuh dia. So kita boleh pilih lah markah mana kita nak masuk dalam CQI kita. Katakan quiz 1 and then assignment kita nak masuk. Kalau keluar kosong ni, itu maksudnya setting kita tak betul lah. Kita pergi balik dekat edit setting tu, berapa maximum grade dia untuk quiz 1 ni. Okay. So kita boleh pilih, katakan assignment ni CLO berapa. Katakan ni CLO 1, ini CLO 2, katakan yang ni CLO 1. Adakah ini final ataupun konas, dia tick je lah. Okay. So yang kita tick saja dekat export. Katakan yang ni ada 3 CLO, tapi yang kita buat dekat online ada 2 saja. Kita boleh buat macam ni lah, tick 2 saja. Jadi sini pilih 3. Dan export, dia akan terus bagi dalam format ni lah. Okay, ini sebab kita tengah buat maintenance. Ini saya belum betulkan kod dia. So selepas ni maksudnya bila kita klik export tu, automatic dia akan keluar dalam Excel lah. Dalam format CQI yang biasa kita isi markah pelajar tu. Okay. Ambil kat mana tu? Excel tu nak ambil kat mana? Kat email ke dekat mana dia kantor tu? Dia akan download, Excel tu dia akan download. Cuma sekarang ni kalau kita try ni ada error, tak apa, nanti saya adjust balik lah. Sebab kita baru buat maintenance itu, ada benda yang kita tak fix semua lagi lah. Okay, saya jawab Konas tu apa? Konas tu yang bukan final lah. Maksudnya kuis, ujian yang kita ambil semasa minggu perkuliahan. Makan kita ambil semasa minggu perkuliahan. Kalau dah habis minggu perkuliahan, lepas tu baru kita ambil markah, itu dikira sebagai final lah. Tak perlu set masa untuk setiap page supaya pelajar boleh skip. Okay, ini memang kita tak boleh set lah. Setiap page kita ataupun setiap soalan kita tak boleh set masa. Yang kita boleh set masa hanyalah keseluruhan bagi set question tersebut. Kalau nak set masa soalan 1 5 minit, soalan 2 10 minit, tak boleh buat macam tu. Okay, Doktor, saya ada kumpulkan soalan-soalan daripada chat ni untuk memudahkan doktor melihat. Saya nak review, nak tunjuk sikit. Doktor boleh tutup dulu untuk ni. Baik, ini adalah soalan-soalan. Okay, soalan pertama macam mana nak import soalan daripada file lain. Ni kena masuk sesi lain ataupun mungkin kita provide video tutorial. Dia dah ada banyak dah video tutorial tu. Okay, soalan kedua, kalau soalan kira-kira calculation macam mana? Kira-kira ni macam mana? Dia kena lukis kira-kira ke atau dia nak tulis jawapan? Sama ada kita guna short answer ataupun dia ada calculator tu, tapi saya tak nak tunjuk calculator tu. Kalau yang jenis dia kena buat atas kertas pengiraan tu and then dia kena submit, yang tu kita buat essay and then allow dia untuk attach file. Jadi dia tulis dekat kertas dia pengiraan, dan dia ambil gambar dan dia upload. Macam mana nak pastikan pelajar tak meniru? Pertama, kena yang ni memang kalau dari segi online ni kita setting secure macam mana pun sebab kita tak berada bersama pelajar, jadi agak susah lah.
untuk kontrol pelajar meniru atau tidak meniru tu. Katakan kita set komputer kita, quiz kita ni, pelajar tak boleh buka website lain. Dia buka quiz tu, dia hanya nampak quiz sahaja dekat paparan dia. Dia tak boleh switch mana-mana window. Kalau kita kontrol macam tu pun memang ada features untuk kontrol macam tu. Kalau kita kontrol macam tu pun kita kena consider juga dia mungkin ada handphone dia yang dia boleh browse untuk soalan, tengok-tengok cari jawapan lah. Jadi susah lah kita nak pastikan tidak meniru tu. Boleh upload terus soalan dari Google Drive ke? Boleh, tapi kita belum setting dekat model tu. Dan bila setting dia kena test dulu. Tapi biasanya kalau nak suruh tu kalau upload terus ni soalan. Okey. Untuk upload soalan ni kena ada format dia sendirilah. Biasanya buat dalam Microsoft Word lah. Daripada Microsoft Word ataupun Excel, kita boleh upload terus ke dalam klip lah. Itu mungkin ada sesi lain ataupun kita buat video lah. Essay saya dah sentuh tadi. Shuffle soalan dah sentuh. Set limit setiap page ataupun soalan dah jawab, tak boleh set limit. How many minute video the student can upload in essay question? How many minute? Dia tak ada minit lah, dia lebih kurang, dia based on file size lah. Kita tak silap saya 25 MB kita boleh upload. Okay, kalau video 25 MB lah. Kalau besar dia kena split video dia tu. Kita boleh set banyak attachment. Tapi satu attachment tu dia limit dia tak silap saya dalam 20 MB lah. Okay. Okay, boleh tak kita nak set 1 hingga 3 soalan untuk 15 minit. Soalan 1 hingga 3 ini saling berkaitan. Ini samalah, kita tak boleh kontrol masa pada setiap question lah. We ask them to upload any demonstration video to conduct practical test. Yes, we can upload any demonstration video, but that is more suitable if we using assignment, not quiz. Quiz ni dia lebih kepada macam real time lah, 1 jam. So mungkin kalau dia nak buat demonstration video, mungkin tak sempat lah, dia nak recording and then dia nak ada processing lagi. So better we conduct assignment. So tomorrow we cover on assignment. Okay, macam mana sistem capture untuk marking dah tunjuk tadi. Okay, boleh tak kita set ni soalan yang sama. Okay, ni pun sama. Blok ni macam page tadi Okay, soalan essay bentuk case tadi, yang tu pun saya dah tunjuk yang kita buat description tadi tu. Soalan berbentuk description, kita letak atas sekali section A, gambar, and then bawah-bawah dia tu adalah sub question bagi tersebut. Tu kena buat page lah dan jangan buat shuffle. Okay, size besar pixel gambar bersesuaian. Biasa 300 lah. Tapi tengoklah, kalau 300 tu tak perlu detail lah. Kadang-kadang kita perlu gambar yang besar. Kalau gambar yang umum macam tu mungkin tak perlu gambar yang besar. Kalau gambar X-ray ke gambar penyakit ke apa, mungkin dia perlu gambar yang besar. Itu terpulang lah kepada soalan tu sendiri. Okay, soalan last tu boleh tak select soalan tertentu, nak shuffle tak boleh lah. Kecuali kita letak soalan yang nak shuffle tu dalam quiz lain. Okay, masa create soalan diklik boleh copy from Word and paste terus, memang boleh lah. Okay, kita buat soalan tu, kita nak paste, memang dibenarkan lah. Maka quiz boleh sort by program. Ini di dalam klip ni dia tidak ada maklumat program. Yang dia ada hanyalah nombor matrik pelajar yang kita ada pada email tu. Jadi kita tak boleh sort markah ikut program. Kecuali kita buat group. Okay, maksudnya pelajar-pelajar yang pada program A kita letak dalam satu group. Program B dalam group 2. Kat situ kita boleh sort lah. Sort by group lah. Okay.
masalah yang boleh tanyalah tim kita. Dan rasa itu saja kot. Saya nak tanya, kalau sekiranya ada satu one stop center lah, siapa berapa orang pegawai yang kita boleh tanya lah, ada masalah. Okey, one stop center kita dah buat satu task force, dipanggil help desk task force yang diketuai Dr. Wafa. Jadi akan keluarkan lah, dia akan bangunkan, dah ada dah buat tu, cuma belum release lagi. Ya, maksudnya dia ada macam tanya doktor tu. So, setiap orang boleh tanya terus dekat situ. Tapi untuk kita sendiri, untuk department saya ni, yang bahagian e-learning, kita memang ada. Kalau masuk kita punya Facebook tu, memang kita sentiasa ada lah. Kalau siapa nak private message, anytime je kita akan layan lah. Semua tu dia akan post kepada tim saya lah. Cuma ada satu lagi task force untuk help desk ni, dia lebih ramai lagi ahli-ahli yang akan ada dalam tu. So mungkin ada setiap fakulti pun akan ada dalam tu. So rasa lebih banyak peluang lah. In case ada aduan, contohnya klik tak boleh masuk ke, ataupun klik kita nak jadi teacher tak dapat ke, yang tu ada kat klik tu sendiri ada butang untuk e-aduan. Boleh je klik kat situ dan submit apa saja aduan. Dan kita akan biasanya dalam masa satu hari tu disettle lah. Okay, terima kasih. Ada lagi persoalan ke daripada peserta yang ada pada petang ni? Kita buka soalan. Assalamualaikum. Saya ada nak tanya soalan tapi taklah orang kata macam berkenaan tentang pembinaan kursusnya. Saya khusus nak tanya tentang PTG boleh? Dr. Dan. Boleh. Okey, kan kita ada pembahagian 40-40-20. Lepas tu disarankan untuk buat soalan objektif sahaja untuk sebagai latihan bahagian pentaksiran yang 20% tu. Uniza ada tak keluarkan guideline untuk sekiranya kita nak buat soalan open ended macam short answer ke ataupun essay untuk tujuan PTG dalam masa 6 minggu daripada soalan objektif. Dia kita fleksibel, dia terpulang kepada pesyarat lah nak buat essay saja ke ataupun nak buat MCQ saja, itu terpulang. Dan dari segi guideline itu kita serah kepada fakulti. Ada fakulti yang ada buat guideline, contohnya kalau soalan MCQ tu 1 hingga 2 minit, itu terpulang lah. PTG ni dia ada kesetaraan dia kan, essay tu berapa minit, kalau 10 markah tu mungkin dia consider 10 minit macam tu lah kot. Tapi tu atas fakulti lah guideline tu. Sebab saya rasa dia tak sama dari segi essay antara satu fakulti dengan fakulti lain tu. Daripada Uniza sendiri, daripada Comel, dia tidak ada guideline yang khusus lah. Itu pada fakulti lah. Dr. Sailan, ada yang latest chat ni, soalannya macam mana nak control, how to control student cheating by quiz. Okay, cheating ni cheating macam mana? Contohnya kalau dia cheating, dia bagi soalan and then dia browse soalan tu dekat Google ataupun di telefon ataupun kawan dia ataupun mak ayah dia yang tolong jawab. Yang tu memang tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal. Sebab kita tak berada bersama dia. Jadi kena consider jugalah benda tu. Satu lagi, Doktor. Apa Facebook yang Dr. Lan mention tadi tu? Ada saya letak sekali lagi sebab dah hilang dah tu. Apa nak ayah itu tak apa. Saya sedekah. Assalamualaikum Dr. Lan. Ya. Nak tanya yang real time quiz tu ada tak ada tutorial ke? Nampak ada feature baru real time quiz tu kan? Real time quiz tu dia straightforward saja. Kita buka saja, dia
terus tanya kita letak soalan untuk pertama, soalan kedua, masuklah, dan dia adalah soalan MCQ sahaja. Kalau buka tu boleh try sendiri, saya rasa straightforward saja. Okey, terima kasih Dr. Lan. Okey. Ya, macam Kahoot. Kita kena kontrol lah satu page tu. Kalau yang guna real time quiz tu, bila pelajar buka, kita akan nampak soalan selagi kita tak klik butang next. Bila kita klik butang next, kita boleh set berapa lama soalan tu akan keluar. Tapi dia hanya MCQ sajalah. So bila kita klik next, keluar soalan pertama, barulah dekat paparan pelajar keluar soalan pertama tu dalam masa 30 saat. Dia akan expire and dia akan bagi markah. Selagi kita tak klik next, dia tak akan keluar soalan seterusnya. Itu real time quiz lah yang ada dalam klik tu. Dan dia tak ada lagu lah satu lagi. Kahoot ada lagu. Lagu masing-masing lah pasang. Okey, boleh ya kita selesai sehingga setakat ni ya Doktor ya? Boleh. Okey, terima kasih kepada penceramah Dr. Suhailan dan juga peserta yang hadir petang ni. InsyaAllah sekiranya ada lagi persoalan-persoalan di mana yang Dr. maklum sebentar tadi, Dr. Suhailan maklum, ada tim helpdesk di bawah jawatankuasa PMP online dan juga ada tim daripada Dr. Suhailan sendiri iaitu Diha dan juga Razi ya untuk bantu sahabat-sahabat. Jadi sebelum kita tutup sesi petang ini dengan surah Wal-Asr dan tasbih kifarah, kita harap apa yang dapat dipaparkan pada petang ini boleh dimanfaatkan bersama insya-Allah, dan kita tutup dengan surah Wal-Asr dan tasbih kifarah. Untuk onkan video sesi bergambar. Gambar ya. Kita mohon onkan video. On kan video? Boleh Amalina? Belum semua orang je yang on. Tolong on. Sesi bergambar sekejap, boleh tak onkan video masing-masing? Doa video boleh tak boleh sijil. Boleh ni? Boleh. Tangan tu free ke? Kan ada kosnya, dalam macam mana? Boleh? Dah kot. View yang depan-depan tu lah yang buka-buka awal-awal tadi. Okey dah. Okay, satu. Boleh lah. Tak. Apa-apa. Semua untuk scan QR code attendance dengan menggunakan boleh on video untuk scan lebih. Tak apa, okey kot. Ya.
Mana-mana yang belum ada scan, boleh scan sekarang daripada paparan. Nampak ke scan? Belum lagi Lin. Belum lagi. Okey. Scan kod. Kena buka scan. Mana scan? Scan. Tak nampak Lin? Tak ada barcode lah. QR QR code. code. Kejap ya. Hang Lin. Nampak ni kan, Lin? Dia hang kat dia tu kan. Share balik. Lin lagi. Ada lagi Lin. Tutup dulu, lepas tu share balik. Scan semua kan dengar lah. QR code. Tak gambar. Okey. Sila scan menggunakan smartphone. Apa ya apa tadi? Saja. Cuba kali tu. Aduh. Sangat ke? Kita berapa ni? Pak.
Kita dah start recording ke?